Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kali ini kita akan melihat kepada tajuk Nash'atu ilmi usulil fiqh, perkembangan ilmu usul fiqh. Kata pengarang rahimahullah, usulul fiqhi wujida mundu an wujidal fiqhu. Katanya, usul fiqh itu telah wujud semenjak wujudnya fiqh itu sendiri. Fama dama hunaka fiqhun lazima hatman wujudu usulin wa dawabita wa qawa'ida lahu. Madama hunaka fiqhun, selagi mana di sana adanya fiqh, lazima, pastinya, hatman, tanpa ada ragu-ragu lagi, sudah pastinya wujudu usulin, tentu adanya usul-usul, dawabit dan kaedah-kaedah bagi fiqh tersebut. Wahadhihi hiya muqawwamatu ilmi usul wa haqiqatuhu, dan inilah dia muqawwamat, kandungan ilmu usul dan hakikat usul itu, iaitu membicarakan tentang kaedah-kaedah dalam fiqh. Lakinnal fiqha, namun fiqh itu sabaqa ilma usuli fit tadwin. Lakinnal fiqha, namun ilmu fiqh dia mendahului ilmu usul fi tadwin, pada penulisan dan pembukuan. Dengan makna ilmu fiqh ini terlebih dahulu disusun dan dikarang penulisannya. Wa in qaranahu fil wujud, walaupun sebenarnya usul fiqh ini menyertai fiqh pada kewujudan, kerana tidak akan wujud fiqh kecuali bersamanya ada kaedah-kaedah, asas-asas untuk mengistimbatkan fiqh itu. Sebab itu dia kata lakinnal fiqha sabaqa ilmal usuli fit tadwin wa in qaranahu fil wujud. Ilmu fiqh itu mendahului ilmu usul pada penyusunan ilmu dan juga penulisan, walaupun wa in qaranahu fil wujud, dia menyertai ilmu fiqh pada wujud. Bimakna annal fiqha duwina, dengan makna bahawa fiqh itu ditulis, wa hudhibat masailuhu, dan disaring masalah-masalahnya, dipilih dan disaringkan masalah-masalahnya, wa ursiyat qawaiduhu, dan diletakkan asas-asas kaedahnya. Ursiyat makna dibinakan asas-asasnya, wa nuzimat, dan disusun abwabuhu, wa nuzimat, dan disusun abwabuhu qabla tadwini qawaidi usulil fiqhi, sebelum ditulis dan disusun ditulis ilmu usul fiqh. Dibuat penulisan khusus berkaitan ilmu usul fiqh. Jadi ilmu fiqh ini terlebih dahulu telah dibuat penulisannya sebelum qabla tadwini qawaidi usulil fiqh wa tashdhibiha wa tamyiziha an ghairiha, dan diasing serta dibezakannya daripada selainnya. Wa hadha la ya'ni annahu lam yansha' illa mundu tadwini. Ini tidak bermakna bahawa ilmu usul tidak ada dan tidak lahir kecuali setelah penulisannya berlaku. Bukan dengan maksud itu. Ilmu usul bukan baru sahaja wujud setelah ditadwin. Bukan dengan makna itu. Wa annahu lam yakun mawjudan qabla dhalik, dan ilmu usul tu sebelum itu tidak ada. Tidak dengan makna itu. Au annal fuqaha'a, ataupun bukan dengan makna annal fuqaha'a ma kanu yajurruna fi istinbatihim lil ahkam, dan bukan dengan makna para fuqaha mereka memperjalankan pada istinbat mereka lil ahkam, bagi hukum, ala qawaida muayyanah, atas kaedah muayyanah, kaedah tertentu, wa manahija thabitat, dan juga thabitatin, dan manhaj yang tetap.
fal waqi'. Jadi bukan dengan makna itu. Makna dengan makna para ulama tidak memperjalankan atas kaedah tertentu, tidak. Mereka pada proses mengeluarkan hukum, mereka mempunyai kaedah-kaedah tersendiri. Fal waqi'u, maka realitinya anna qawaida hadzal ilmi, kaedah ilmu ini, wa manahijahu, dan manhajnya, kanat mustaqarratan, adalah dia mustaqarrah, telah tetap, telah ada secara tetap, fi nufusil mujtahidin, pada dalaman diri orang mujtahid, para mujtahid. Jadi kaedah-kaedah usul fiqh ni sebenarnya dah ada tetap, dah ada dalam diri para mujtahidin. Wa kanu yasiruna fi dawiha, dan adalah mereka ini berjalan dalam dawiha, fi dawiha, dalam suluhan ilmu usul fiqh. Wa illam yusarrihu, walaupun mereka tidak mentasrihkan, menyebut secara jelas-jelas bahawa ini usul fiqh, tapi sebenarnya usul fiqh itu memang ada dalam diri mereka. Fa'Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud as-sahabi al-faqih, yang faqih dia ini maklum, dia seorang yang faqih. Indama kana yaqul, ketika dia berkata, innal hamil al-mutawaffa anha zawjuha, perempuan yang kematian suaminya, tanqadi iddatuha biwad'i hamliha, dia akan habis iddahnya dengan melahirkan anak. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun, dan perempuan-perempuan yang mengandung, maka tempoh habis iddahnya ialah melahirkan kandungannya. Jadi dia kata perempuan yang mengandung ni akan habis iddah dengan beranak. Wa yastadillu, dan dia berdalilkan, bi anna surat at-talaq, bahawa surah talaq, allati fiha hadhil ayah, yang mana dalam surah tersebut adanya ayat tadi, ayat wa ulatul ahmal, nazalat, ayat ini, surah ini turun, nazalat ba'da suratil baqarah, selepas daripada surah Baqarah, allati fiha qauluhu ta'ala, yang mana dalam surah Baqarah ada firman Allah Ta'ala yang menyebut, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, dan mereka-mereka yang kematian daripada kamu, siapa-siapa di kalangan kamu yang mati, wa yadharuna azwajah, dan mereka meninggalkan isteri-isteri, yatarabbasna bi anfusihim, hendaklah mereka bereddah dengan diri mereka, yakni isteri itu hendaklah bereddah arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ini iddah apa ni? Iddah kematian suami. Jadi isteri kena bereddah 4 bulan 10 hari. Nampak? Jadi ayat ini surah Baqarah. Dalam surah Baqarah ini telah turun dahulu. Surah At-Talaq ni turun kemudian. Dari kerana itu dia mengatakan bahawa orang yang beranak ini akan habis iddah dengan beranak. Orang yang mengandung ni akan habis iddah dengan beranak, bukan dengan 4 bulan 10 hari kalau kematian suami. Wa innama kana yushiru bihadzal istidlal, hanya sahaja beliau mengisyaratkan dengan pendalilan ini ila qa'idatin min qawaidal usul, kepada satu kaedah daripada kaedah-kaedah usul. Apa dia? Wahiyya anna an-nassal lahiqa yansakhu an-nassas sabiqa, nas yang datang kemudian akan menasahkan hukum nas yang terdahulu. Jadi kerana surah Talaq ini turunnya kemudian daripada surah Baqarah ini, kerana itu Ibnu Mas'ud mengatakan perempuan yang mengandung, iddah kematian suaminya juga akan selesai dengan beranak. Wa illam yusarrih bidzalik, walaupun Ibnu Mas'ud tidak mensarihkan kepada kaedah ini, an-nassal lahiq yang sahu nassas sabi, itu kaedah tu dia tak sebut gitu, tapi benda itu dah ada dalam kefahaman diri dia. Kama annal adata, sebagaimana adatnya, anna syai'ah yujadu thumma yudawwan, sebagaimana telah kita maklum bahawa sesuatu ilmu itu ada dahulu kemudian baru berlaku tadwin, baru berlaku penyusunan dan juga penulisan.
Fattadwin, maka penulisan bagi ilmu itu kashifun an wujudihi, hanya mendedahkan dan menzahirkan tentang kewujudannya. La munsyi'un lahu, bukan dia yang mewujudkan dan mengadakan. Dia hanya mendedahkan kewujudan yang telah ada. Kama fi ilmi nahwi, sebagaimana dalam ilmu nahwu, wal mantiq, dan ilmu mantiq. Fama zalatil arabu, sentiasalah orang Arab, tarfa'u al-fi'la, mereka merofakkan fi'il, wa tansibu, dan menasabkan maf'ula, maf'ul mereka sentiasa baca dengan mansub, fi kalamiha, dalam perkataan mereka. Tapi ilmu itu datangnya dan disusunnya kemudian. Secara praktikal mereka dah telah membaca sebagaimana i'rab itulah, sebagaimana ilmu nahwu itu. Sebab itu kewujudannya itu terdahulu, ada wujud dahulu, barulah penyusunan dan penulisan itu datang kemudian. Wa tajri ala hadhil qaidati, dan akan mengikut kaedah ini, wa ghairiha, dan selainnya, min qawaidin nahwi, daripada kaedah nahwu, qabla tadwini ilmi nahwi, berlakunya sebelum penulisan dan penyusunan ilmu nahwu. Wal uqala, dan orang-orang yang berakal, wal uqala'u kanu yatanaqashuna, orang-orang yang berakal mereka sejak dahulu yatanaqashun, berlaku munaqashah, perbincangan, wa yastadilluna, dan mereka berdalilkan, bil badihiyat, dengan perkara-perkara badihiyat, perkara yang dapat diterima oleh akal secara mudah. Qabla, sebelum, an yudawwana, sebelum disusun dan ditulis, ilmul mantiqi, ilmu mantiq. Orang-orang ahli falsafah yang sebelum ini pun, orang yang berakal menggunakan hujah, kaedah pendalilan, mereka berjidal, berbahas, itu telah berlaku, walaupun benda ilmu berkaitan mantik itu belum lagi ditulis. Wa tudau qawaiduha, dan diletakkan kaedahnya. Okey, jelas ya. Fa usulul fiqhi, maka usul fiqh, idzan sahibul fiqhi wala sahaba, sahabal fiqha, sahaba baca dengan fa'il. Fa usulul fiqh, maka usul fiqh itu sahabal fiqha, dia mengikuti, dia mengiringi bagi fiqh. Wala zamahu, dan dia melazimi, dia tidak bercerai daripada fiqh. Mundu nash'atihi, semenjak adanya fiqh itu sendiri. Bal kana mawjudan, bahkan usul fiqh itu telah ada qabla nash'atil fiqhi, sebelum lahirnya fiqh itu sendiri. Kenapa? Li'annahu qawanina lil istinbati, kerana dia itu qanun, satu kaedah, satu kanun, satu peraturan pada pengistimbatan. Wa mawazina lil ara', dan satu alat penimbang bagi pandangan-pandangan. Walakin, namun, lam tazhar al-hajatu, namun belum ada zahirnya hajat, ila tadwinihi, untuk disalin dan dibukukan ilmu usul fiqh awalan, pada awalnya. Belum ada. Pada awal-awal perkembangan Islam ni belum ada keperluan untuk disusun. Fa fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kanat hunaka hajatun, tidak ada di sana hajat, lil kalami an qawaid hadzal ilmi, untuk membincangkan tentang kaedah ilmu ini. Fadlan an tadwinihi, lebih-lebih lagi untuk menyusun dan menulis ilmu ini. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana huwa marji'ul futya, kana huwa al-marji'ah, kana huwa marji'ah, jadi isim khabar kana. Kana huwa marji'al futya, dia itu tempat kembali dan sandaran bagi fatwa. Sahabat-sahabat akan bertanya kepada Nabi, fatwa semua akan kembali pada Nabi. Wa bayanal ahkam, dan bagindalah tempat bayanal ahkam, ataupun marji'a bayani, boleh ke, tempat kembalinya untuk menerangkan hukum, marji'a bayanil ahkam. Fama kana hunaka min da'in, maka tidak ada di sana keperluan lil ijtihad, untuk berijtihad, wal fiqhi, untuk melakukan amaliyah istinbat fiqh.
Wa haitsu la ijtihada, sekira-kira tidak ada ijtihad, fala manahija lil istinbat, maka tidak adalah di sana manhaj untuk istinbat, wala hajata ila qawaidihi, dan tidak ada hajat untuk adanya kaedah istinbat. Wa ba'da wafatin Nabi Karim, setelah wafat Nabi SAW, zaharat waqa'i'u, maka nyata dan berlakulah peristiwa-peristiwa, wa ahdathun, dan berlakulah perkara-perkara baru, kana la budda, yang tak dapat tidak, min muwajahatiha, untuk kita tempuhi perkara baru itu, bil ijtihad, dengan mengadakan ijtihad berkaitan perkara itu, wastinbati ahkamiha, dan mengistimbatkan hukumnya, minal kitabi was sunnah, daripada Al-Quran dan hadis. Illa annal fuqaha as-sahabah, namun para fuqaha di kalangan sahabah, lam yush'iru, mereka tidak merasakan bil hajati, merasakan ada hajat, ilal kalami, untuk membincangkan an qawaidil ijtihad, tentang kaedah ijtihad, wa masalikil istidlal, dan jalan-jalan pendalilan, wal istinbat, dan istinbat. Kenapa mereka rasa tidak berhajat? Lima arifatihim bil lughatil arabiyyah, kerana mereka ni ma'rifah, mengetahui tentang kaedah bahasa Arab, wa asalibiha, dan uslub bahasa Arab, wa wujuhi dalalati alfadhiha, dan wajah pendalilan lafaz bahasa Arab, wa ibaratiha, dan ibaratnya, ala ma'aniha, di atas makna-maknanya, wal ihatatihim, dan kerana mereka ini meliputi, bi asrari tasyri', dengan rahsia-rahsia pensyariatan, wa hikmatihi, para sahabat ni mereka tahu, mereka mengetahui, dan mereka tahu tentang rahsia pensyariatan dan hikmatnya, wa ilmihim, dan mereka tahu, bi asbabi nuzulil Quran, tentang sebab nuzul ayat Quran ini, kerana apa tu ayat ini, wa wurudis sunnah, dan mereka tahu kenapa datangnya hadis berkenaan. Wa kana nahjuhum fil istinbat, dan adalah jalan mereka pada istinbat, annahum kanu idza waradat alaihim al-waqi'atu, apabila datang kepada mereka waqi'ah, satu perkara baru, satu kes baru, satu masalah baru, iltamisu hukmaha, mereka akan mencari hukumnya, fi kitabillah, di dalam Al-Quran. Fa illam yajidu, kalau mereka tidak dapati hukum tersebut, wa fa illam yajidul hukma fihi, hukum tersebut dalam Al-Quran, raja'u, mereka akan kembali ila sunnah, mereka akan perhatikan kepada hadis perkataan Nabi. Fa illam yajidu, kalau mereka tidak dapati hukum dalam hadis Nabi, fi sunnati, ijtahidu, mereka akan berijtihad, fi dawi ma arafu, mengikut suluhan apa yang mereka mengetahui, min maqasidis syariah, daripada maqasid syariat, wa ma tumi'u ilaihi, dan apa yang ditunjukkan kepadanya, nususuha, oleh nas-nas syariat, au tushiru, atau mengisyaratkan kepadanya, walam yajidu asran, dan mereka tidak mendapati usran, kesukaran, fil ijtihad, pada ijtihad, wala hajatan, dan mereka tidak mendapati ada hajat, litadwini qawaidihi, untuk menyusun kaedahnya dan menulis kaedahnya, wa qad sa'adahum, dan telah menolong mereka, ala zalika, atas demikian itu, ma kana indahum, apa yang ada di sisi mereka, min dzauqin fiqhiyyin, daripada dzauq fiqhi, kemampuan fiqh, malakah, dan juga kemahiran fikih, kefahaman, iktasabuhu, yang mereka dapati, min tuli suhbatihim, kerana sebab lamanya mereka bersahabat bersama Nabi, suhbatihim min Nabi SAW, wa mulazamatihim, dan mereka ni melazimi bagi Nabi, wa ma imtazu, dan apa yang menjadi keistimewaan kepada mereka, min hiddati dhihni, daripada ketajaman akal. Sahabat ini mempunyai ketajaman akal, hiddati dhihni, wa safa'in nafsi, dan bersih suci hati, wajudatil idrak, dan juga kefahaman yang tinggi. Judah ni ketinggian pemahaman. Wa hakadha, dan dengan itu, inqadha asrus sahabah, berlalulah zaman masa sahabat,
zaman sahabat, kurun sahabat. Walam tudawwan, dan tidak disusun serta ditulis qawaidu hadzal ilmi, kaedah ilmu usul ni tidak ditulis pun pada zaman itu. Wa kadza fa'alat tabi'un, begitulah juga dilakukan oleh para tabi'in. Faqad saru, mereka telah menjalani ala nahji sahabah, mengikut kepada jalanan sahabat. Tabi'in ni orang datang selepas pada sahabat, mereka sama macam sahabat. Mereka ikut pada sahabat filistimbat, pada mengistimbatkan hukum. Walam yuhissu, mereka tidak merasakan, ahassa yuhissu bil hajati, kepada berhajat, ila tadwini usulil fiqh, untuk menulis dan menyusun ilmu usul fiqh. Tadwini usuli istikhrajil ahkam, usul asas untuk mengeluarkan hukum, min adillatiha, daripada dalilnya, liqurbi ahdihim, kerana masih lagi hampir zaman mereka, min asri nubuwah, daripada zaman kenabian, hampir lagi, maka hanya diselangi oleh sahabat sahaja. Dan sahabat ini orang yang makna mendapat banyak bahagian daripada ilmu Nabi, mereka masih dekat dikira zaman dengan zaman kenabian. Wali tafaqquhihim, dan kerana tafakuhnya mereka mempelajari fiqh ala sahabah, daripada sahabat. Wa akhdhihim al-ilma minhum, dan mengambilnya mereka ilmu daripada para sahabat. Jadi daripada zaman Nabi, seterusnya zaman sahabat dan zaman tabi'in, tidak berlaku penyusunan serta penulisan ilmu usul fiqh ini. InsyaAllah kita akan lihat apa yang berlaku setelah pada zaman tersebut.